mulalah sikit je, saya tak buat banyak kot hari ni. Nak bincang soalan saja yang kita buat latihan hari tu. Tak nak buang masa, tak nak buang data kamu. Saya pun rekod kelas kita, nanti saya akan upload dalam YouTube. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih join kelas dengan saya hari ni. Okay, walaupun lewat sikit tak apalah, janji berkualiti, betul tak? Alright, so saya nak share screen. Saya minta kamu tengok buku Science Process Skill yang saya share tadi ni. Muka surat 25, muka surat 26. Tu dululah, 25 dengan 26. Siapa yang tak buat lagi, bawa kelap pen, kita buat terus siap-siap. Siapa yang dah buat bagus, tolong cek tengok. Kalau salah, pangkah. Tulis jawapan yang betul. Kalau betul, boleh larai. Alright. Okay. Saya nak tengok duduk tang mana tak mula tu. Boleh. Jangan guna ayat liok je. Duduk tang mana saya nak cari. Okay, merah, hijau, biru, kuning pun tak apalah. Janji dapat tanda, dapat buat semakan kerja kita. Okay, nanti main sekolah nanti saya semak lah. Ni dah kamu bolehlah semak sendiri. Boleh tulis-tulis conteng-conteng sikit nota kita. Alright. Okey, ni latihan yang kita buat hari tu. Saya minta kamu buat hari tu. Senang saja. Siapa nak cuba jawab, sebut saja. Tak usah malu-malu. Okey, kita buat dengan secepat mungkin. Alright, ini untuk bahagian-bahagian sel dan fungsi dia. Ini sel apa ni agak-agak ni? Sel haiwan ke sel tumbuhan? Tumbuhan. Bagus, sel tumbuhan. Ada tulis dah bawah ni, sel tumbuhan. Apa beza sel tumbuhan dengan sel haiwan ni? Kalau nak tengok sekali kita pandang, kita nampak apa? Nak beza tahu mana? Bentuk. Yes, very good. Bentuk dia. Tengok bentuk macam empat segi, ada kotak-kotak sikit tu. Itulah sel tumbuhan. Kalau sel haiwan ni, dia bentuk dia macam tu sikit. Dia bentuk dia tak tetap kalau sel haiwan ni. Bentuk dia kerepot-kerepot sikit. Itu kalau sel tumbuhan lah. Kadang-kadang dia lonjong sikit. Kadang-kadang dia bulat. Macam tu lah. Itu sel tumbuhan, sel haiwan. Alright, so jom kita labelkan bahagian A tu apa? Apa nama bahagian A? Abang tu. A tu dinding sel. Alright, dinding sel. Siapa boleh jawab tulis terus abang je. B. Membran sel. Very good. Membran good pula lah. Membran sel. C. Chloroplast. Okay, good. Chloroplast. D. Vakul. Okay, vakul, good. Vakul, sila eja. Saya yang terror pun sila eja. Tambah kamu yang tak terror, okay? Vakul. K-U-O-L. Vakul. E. Cytoplasma. Cytoplasma. Dan F, G. Nucleus. Dan G, mitochondria. Okay, mitochondria. Siapa yang nak cakap ni? Afiq yang Afiq? Silap Afiq. Afiq tu siapa? Abang ni? Alright, okay. Bagus. Alright. Habis semua. Kamu pukul rata jawab. Kawan-kawan tak ada nak jawab. Bagus. So sekarang ni untuk labelkan fungsi-fungsi. Okay, dinding sel apa fungsi dia? Online pula jawab. Try online pula Alright, bagus. Itu dia. Tak mau warna merah, tak cantik. Kita ambil warna lain. Ini hijau pula. Hijau. Alright. Dia putih ya. Okay. Menyokong dan melindungi sel serta mengekalkan bentuk sel. Dinding sel ni penting lah. Melindungi sel. Kalau dekat sel haiwan, dia tak ada dinding sel. Jadi sel haiwan ni dia boleh pecah. Okay, boleh pecah. Sebab tu baby yang kecil-kecil, okay, waktu dilahirkan, waktu usia yang beberapa bulan awal tu tak dibenarkan minum air kosong. Kena bagi susu je. Susu ibu ataupun selalunya susu ibu lah baru-baru dilahirkan tu. Sebab kalau minum air yang banyak, dia boleh menyebabkan sel-sel di dalam badan bayi tu boleh pecah. Bila pecah, dia boleh menyebabkan kematian.
Jadi kalau mak baru beranak kat baby, jangan duk bagi ayat kosong. Bahaya. Sebab sel manusia ni, sel haiwan ni dia boleh pecah. Tetapi kalau sel tumbuhan tak apa sebab dia ada dinding sel. Dan dia menyokong ni maksudnya dia boleh memberi kekuatan kepada tumbuhan tersebut. Dia boleh berdiri tegak, dia boleh jadi kerah, dia boleh jadi segah. Kalaulah kita rendam daun-daun yang layu di dalam ayak, tiba-tiba daun-daun untuk pokok tu akan jadi segar. Sebab ayak masuk dan dia jadi kembang, dia jadi segah. Itu lebih kuranglah cerita dia. Seterusnya, fungsi membran sel. Apa fungsi membran sel? Apa fungsi membran sel? Membran. Ya. Very good. Mengawal pergerakan bahan keluar masuk dalam sel. So, bahan-bahan sel ni dia ada bahan keluar dan masuk. Okay, dia bukan saja-saja dicipta. Ada bahan keluar dan masuk dalam tu. Penting. Ada masuk untuk diproses-proses, dia buat keluar balik. Ada yang dia proses di dalam sel ni, dia hantar buat keluar. Sebab tu membran sel tu dia kontrol. Bukan semua bahan boleh masuk, bukan semua bahan boleh keluar. Itu peranan dia. Tapi dinding sel yang kita tengok tadi ni, dia tak kira. Nak masuk ke, nak keluar ke, tu bukan aku punya kerja. Aku punya kerja adalah menyokong dan melindungi sel. Kerja nak tapih, siapa keluar masuk, macam immigration jugalah. Itu kerja membran sel. Boleh faham? Okey, seterusnya kloroplas. Apa fungsi kloroplas? Mengandungi pigmen hijau. Yes, mengandungi pigmen hijau. Menyerap cahaya matahari untuk proses. Ya, tu dia penat. Siapa ada cakap ni saat ni? Damia. Damia Kaisara, betul lah? Nama kamu? Ya. Oh, sedap ni nama, ya Allah. Saya akan dapat anak perempuan seorang lagi nak buat nama Damia Kaisara, tapi tak payah tua dah. Pigmen hijau klorofil. Klorofil ni yang warna hijau dekat daun-daun tu. Sebab tu daun warna hijau sebab dia ada klorofil. Dia boleh buat proses fotosintesis. Tapi ada juga daun yang tak warna hijau. Biasa tengok tak daun-daun pokok puding warna oranye, warna kuning, warna pink-pink tu. Biasa tengok tak? Biasa tengok tak daun yang bukan berwarna hijau? Ada kan? Pokok puding. Adakah pokok tu tak ada klorofil? So bila pokok tu daun dia warna oranye, warna purple, warna kuning, itu ada juga klorofil, tapi klorofil tu special sikit lah. Dia warna dia pelik sikit. Nama lain lah, saya tak berapa ingat, tak pasti sangat. Tapi itu pun salah satu jenis klorofil jugalah. Okay, tapi glamournya adalah klorofil yang berwarna hijau lah. Right. So seterusnya vakul. Apa fungsi vakul? Vakul. Menyokong sel apabila dipenuhi subsel. Menyokong sel apabila dipenuhi oleh subsel. Ni ada menyokong lah. Subsel ni maksudnya dalam vakul ni boleh ada subsel. Okay, subsel ni maksudnya bendalih ataupun cecair bila dia penuh, dia dapat memberi kekuatan kepada sel tersebut. Kita bayangkan macam belon lah. Belon tu kalau dalam tu ada angin saja dia tak berapa nak kuat. Dia rasa macam kita boleh tekan-tekan. Tapi kalau dalam belon tu, kita buat masuk ayak dalam belon, kita isi ayak dalam belon, belon tu rasa lebih mantap. Lebih kurang macam tu lah. Dia boleh berisi subsel ataupun bendalir ataupun macam cecair, macam agak-agak tu lah. Kita panggil dia sebagai subsel. Okay, bila dia dalam ni ada isi, dia berisi macam agak-agak tu, macam subsel tu. Jadi dia membuatkan sel tumbuhan tu lebih kuat. Menyokong sel lah. Jadi sel tu mungkin boleh tak patah, tak pecah. Macam tu lah. Sitoplasma. Apa fungsi sitoplasma? Tempat berlaku proses kimia. Right. Macam saya abang tadi dalam sel tumbuhan memang macam-macam proses yang berlaku. Okay, jadi dia perlu ada satu ruang, satu tempat yang nama dia sitoplasma. Sitoplasma ni adalah ruang di dalam dia lah. Keseluruhan ruang di dalam tepi ni. Ni sitoplasma ni. Kuning. Ni sitoplasma. Di dalam tu berlaku berbagai proses-proses kimia. Okey, banyaklah. Okay, seterusnya tengok fungsi nukleus. Nukleus ni sangat penting. Boleh dikatakan paling penting lah nukleus ni. Apa fungsi dia?
Kawal semua aktiviti sel lah. Kalau manusia, binatang ni lebih kurang macam otak kita lah. Tempat proses paling utama. Dia yang kontrol. So kalau ada semua benda-benda lain. Ada membran sel, kloroplas, vakul, sitoplasma, mitokondria. Tapi tidak ada nukleus. Jadi sel ni akan mati. Akan dikatakan tidak berfungsi. Tidak ada gunanya bila tidak ada nukleus. Lebih kurang macam tu lah maksud dia. So nukleus tu sangat penting. Macam kita manusia lah. Kalau semua badan lengkap, tiba-tiba kepala otak tak ada. Jadi tak gunalah hidup ini. Silap-silap akan mati waktu tu juga. Lebih kurang macam tu lah. Semua aktiviti dia kontrol. Dan yang last kali, saya bagi jawapan, hampa tak payah habang. Mitokondria ialah untuk menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Setiap tindak balas di dalam sel memang memerlukan tenaga. Jadi kalau tidak ada mitokondria, tidak boleh berlaku apa-apa tindak balas di dalam sel. Itu gambaran dia contoh tentang sel. So kalau kita tengok sel haiwan pun dia ada membran sel, dia ada kloroplas, dia ada sitoplasma, dia ada nukleus, dia ada mitokondria, tetapi sel haiwan tidak ada dinding sel. Sel haiwan tidak ada vakul. Tapi adalah sikit vakul dalam sel haiwan ni kita abaikan, kita anggapkan macam tak ada lah. Tapi yang paling penting, dinding sel tak ada dalam sel tumbuhan, sel haiwan, kloroplas pun tak ada dalam sel haiwan. Kalau kita ni sel haiwan, kalaulah kita ada kloroplas, kita boleh buat fotosintesis, betul tak? Kan? Kita tak ada kloroplas. Kalau kita ada kloroplas, rahsia-rahsia kat badan kita ada kloroplas, boleh kita buat fotosintesis. Sambil duduk berlari petang-petang tu dapat cahaya matahari, boleh buat fotosintesis. Tapi tak, Tuhan bagi dekat tumbuhan sahaja. Manusia tidak ada kloroplas. Dinding sel pun tak ada. Vakul pun tak ada. Okey? Tak ada. Tak ada, tak ada. Okay. Seterusnya di bawah ni. Apakah yang ada dekat sel haiwan? Orang lain pula sel haiwan ada 4 benda yang kita boleh tulis di sini. Okey, saya tulis satu. Jawapan saya nukleus. Apa lagi? Mitokondria, good. Mitokondria lagi. Sitoplasma, lagi satu. Membran sel, very good. So yang lain ni semua tulis balik je di sini. 1, 2, 3, 4 tulis balik di sini. Cuma tambah lagi 3. Apa yang tak ada? Yang tak ada di sini. Yang tak ada dekat sel haiwan tadi. Apa benda saya sebut? 3 benda tadi yang tak ada dekat sel haiwan. Kloroplas bagus, dinding sel, kloroplas, dinding sel, satu lagi. Vakul. Vakul. Okey, boleh tulis tak kot? Saya bagilah seminit 2. Kalau tak ada nanti saya upload video, bolehlah salin, tak apa. Itu je beza dia. 3 benda tu memang tidak ada dalam sel haiwan. Kalau silap, jangan susah hati, jangan duk padam. Pangkah saja. Bila kita nak buat ulang kaji nanti, mana yang kita pangkah, tentu kita akan baca lebih. Sebab kita rasa, bahagian ni aku salah, aku tak pandai, aku bacalah lebih sikit. Kalau semua ada buat right betul, dia kata kita pandai. Perasan kata terror. Tapi salah. Dapat? Boleh? 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 Okey, kalau tak sempat tak apa, nanti tengok video saya upload yang ni dah tengok dah video saya tengok tadi. Kau tak sempat tengok lagi video saya bagi tadi? Tak ada yang tengok, tak apa. Okay, dalam video tu, tapi sebelum ni pun saya minta kamu tengok sikit lah video yang menceritakan tentang organisma unisel dengan organisma multisel. Tak apalah, kita bincang terus lah. Ni nanti petang-petang, nanti malam-malam nanti tengoklah video tu. Pendek je, saya rasa dalam 4-5 minit gitu je. Video pendek, saya dah potong. Panjang sangat, tak guna, kasihan kat apa. Okay. Unisel ni maksudnya satu. Multi ni maksudnya banyak. Banyak ataupun lebih daripada satu sel. So inilah jawapan dia. Organisma unisel adalah yang terdiri daripada
Satu sel sahaja. Multisel terdiri daripada lebih daripada atau banyak sel. Itu asas dia lah. Nak kena tahu organisma unisel dengan multisel. Ini gambaran-gambaran dia. Tapi kalau kamu tak, saya tak boleh nak abang sini. Kalau saya abang sini, sekali kamu tak boleh nak, kata apa? Nak menguji minda kamu. Saya tak nak lah. Yang ni saya nak kamu buat selepas kamu tengok video. Tak syok lah kalau bagi jawapan ke sini tak menarik. Dia tak menguji kepala otak kamu. Kita tinggalkan benda ni dulu sekejap. Nanti kamu tengok video tu, kamu cubalah jawab. Baru seronok sikit. Barulah rasa adventure. Okay? Gambaran di sinilah. Saya contohkan organisma unisel. Macam ni. Ada dalam video nanti yang saya share tu. Ni tengok sambil-sambil je lah. Ni tengok sambil-sambil sahaja. Uni bermasuk satu sel. Multi bermasuk banyak. Tu je. Dia bagilah contoh-contoh dia. Contoh unisel, amoeba, paramecium. Nama ni kamu kena ingat. Mereka duduk dalam kawasan yang berayak. Duduk dalam kolam-kolam ikan, kolam air tawar, longkang, dalam sungai, bendang. Mereka duduk dalam tu. Tak nampak lah sebab dia sangat kecil. Kena guna mikroskop. Bila dia unisel, dia kecil lah. Sangat kecil. Okay, dia mikroorganisma. Bila mikroorganisma, kena tengok dengan mikroskop lah. Dia tengok siapa yang kata, cikgu, hari tu saya nampak paramecium di belakang rumah saya. Tu muhung. Muhung kuat. Okay, tak boleh tengok. Dia kena tengok dengan mikroskop. Kadang-kadang susah nak nampak. Saya biasa buat eksperimen dengan pelajar saya pun, susah sangat nak nampak. Nanti kamu main sekolah, kita cuba tengok. Kita ada kolam di CSN tu, pakat tengoklah nanti guna mikroskop. Euglena pun mikroorganisma. Tapi dia hebat sikit. Dia mempunyai ciri-ciri tumbuhan dengan haiwan. Amoeba dengan paramecium ni dia haiwan. Euglena ni. Dia ada ciri-ciri tumbuhan, haiwan. Maksudnya dia boleh buat fotosintesis. Dia boleh buat makanan sendiri. Boleh bergerak seperti haiwan. Itu kelebihan dia. Kalau si amoeba dengan paramecium ni, mereka haiwan, mereka tak boleh buat fotosintesis. Tapi si Euglena ni hebat. Dia ada dua-dua ciri. Gerak pun boleh, macam haiwan. Fotosintesis pun boleh buat macam tumbuhan. Satu lagi contoh organisma unisel adalah Chlamydomonas. Okay, ini adalah sejenis organisma unisel jugalah. Chlamydomonas ni. Dia ada dia punya flagellum ni, boleh bergerak. Okay, alam tumbuhan ni. Okay, seterusnya kita tengok organisma multisel. Multisel ni banyak sel lah, banyak contoh tak kerti nak abang lah. Cuma sebut sampai pagi esok pun tak habis. Ni orang ni. Ni binatang, kucing, kaba, bewak, lembu, kambing, koro, monyet, semualah organisma multisel. Tumbuhan yang kita nampak pun multisel. Hydra. Hydra ni kecil sikit, tak nampak sangat lah. Tapi pun dia multisel. Kita boleh nampak. Taklah jelas sangat. Tapi dia kecil lah. Organisma yang kecil sahaja. Spirogyra pun sama. Dia adalah organisma multisel. Banyaklah contoh kalau saya minta kamu boleh bagi macam-macam lah. Segala jenis tumbuhan, segala jenis haiwan yang kita nampak, termasuk manusia, itu adalah organisma multisel. Kalau yang unisel ni memang kita tak nampak lah sebab dia kecil. Okay? Sangat kecil. Kena guna mikroskop. Bila ada multisel jadi banyak. Bila banyak sel, bila gabung-gabung dia jadi besar lah. Okay, muka ni kulapuk roti. Okay, roti kalau ada berkulat, dia jadi macam tu lah. Dia nanti habuk-habuk tu bila kita tengok bawah mikroskop, dia nampak macam tu. Ni kalau roti kita berkulat, okay, roti berkulat, dia ada titik hujung ni. Yang ni kalau kita tengok tu dia akan nampak dia ada dia macam tu rupa dia. Kalau kita boleh tengok ni, kita lari, pergi dapur tengok-tengok nampak roti macam ni, pakat lari habis. Sebab tu Tuhan tak bagi kita nampak. Okay, tengok mikroskop nampak dia ada kepala-kepala ni, ada spora ni kita panggil. Spora. Spora tu bila jatuh pula atas ni,
Jatuh atas ni habis rosak roti tu. So kalau ada roti tu dah mula berkulat, nak ambil cepat-cepat potong bahagian ni. Jadi roti lain tu tahan dah lama sikit, bolehlah simpan lagi. Jangan duk goncang-goncang pula. Habis spora tu jatuh, jangan habis roti tu. Lebih kurang macam tu lah. Spora tu macam biji benih dia, cara dia membiak. Okay. Setakat ni boleh follow tak? Organisma unicell dengan multicell. Boleh faham? Boleh, okey, Alhamdulillah. Kalau boleh cantik. Kalau boleh cantik, saya nak ambil 5 minit saja lagi. 5 minit saja lagi. 5 minit saja lagi. Saja. Sebab hampa mudah faham. Okey, kita tengok sel haiwan punya fungsi dan jenis-jenis dia. Dalam manusia ataupun dalam haiwan, manusia ni kita anggap sebagai haiwan lah. Jangan kecil hati pula. Okay, kalau baca dalam buku, pasal apa manusia dikatakan haiwan? Tengok sel haiwan tapi lukis gambar orang. Pasal apa orang ni kata haiwan? Ialah di dalam sains kita dikategorikan sebagai haiwan. Janganlah berasal pula. Okay, so dia ambil contoh mudah, dia ambil manusia lah. Lebih kurang sama je dengan haiwan. Dekat manusia ataupun dekat haiwan kita ada sel epithelium. Epithelium ni dia melindungi badan. Okay, dia duduk lapisan luar. Kulit lah. Ni rupa sel ni. Nampak ni, yang kecil-kecil ni sel ni. 1 sel, 2 sel, 3 sel, banyak ni. Berjuta-juta ni. Ni baru ambil ciput di sini je. Kalau seluruh badan berjuta-juta sungguh lah. Nama dia sel epithelium. Ada sel saraf. Okay, yang membawa maklumat, impas saraf. Supaya kita dapat bergerak balas. Kita pegang benda panas. Kita fikir kita tersentuh objek panas, kita nak gerakkan badan. Cikgu bagi arahan supaya buat kerja. Kita nak fikir bila nak kena siapkan. Nak ambil alat apa, nak buat kerja, nak ambil pensel, nak buka buku. Semua tu sel-sel saraf yang membawa maklumat. Daripada otak, daripada ke seluruh anggota badan untuk bergerak balas. Semua tu melibatkan sel saraf. Okay. Impas ni maksudnya maklumat lah. Maklumat dalam bentuk elektrik, laju. Sel otot, kita nak bergerak. Rupa sel otot lebih kurang macam ni lah. Okay, banyak lah ni sel otot, bukan satu ni, banyak ni bentuk dia macam ni. Bentuk dia banyak. Ada nukleus, bentuk dia banyak lah. Ni dia lukis satu je. Ni saraf, ada banyak lagi ni. Dia sambung lah, sambung. Ada lagi sambung di ujung ni, sambung di ujung ni. Banyak. Okay, banyak sel saraf, berjuta-juta seluruh badan kita. Ini sel darah merah. Sel darah merah ni, kalau kita luka, nampaklah warna merah. Okay, sel darah merah. Okay, nanti kamu bacalah bentuk dia macam mana. Dalam video yang saya kongsi tu pun dia ada diceritakan. Apa fungsi sel darah merah. Bentuk dia macam mana. Apa fungsi dia. Mengangkut oksigen. Mengangkut karbon dioksida. Sel pembiakan. Sel pembiakan. Ovum dengan sperma. Sperma ni untuk lelaki. Ovum ni untuk orang perempuan. Ada sperma dengan ovum ni bolehlah membiak, bolehlah dapat anak. Okey. Membawa bahan genetik. Bahan genetik ni maksudnya membawa ciri-ciri lelaki. Sperma orang lelaki bawa maklumat tentang orang lelaki tu. Dia punya IQ dia, dia punya jenis rambut dia, dia punya jenis sel darah dia macam mana, dia punya warna anak mata, semualah maklumat-maklumat genetik, maklumat-maklumat perwarisan yang akan diturunkan oleh lelaki tu kepada anak dia. Dan sel ovum pula, yang ni, dia ada ciri-ciri perempuan. So, diturunkan oleh mak dia kepada anak dia. Jadi, bila dua-dua ni bercampur, dapatlah anak. Jadi, anak tu lah yang akan dapat ciri-ciri mak ataupun ayah ataupun gabungan ciri-ciri itulah. Nanti kamu akan belajar dalam tajuk pembiakan. Okay. Sel darah putih. Sel darah putih ni, yang tadi sel darah merah. Sel darah putih ni, dia tujuan utama dia adalah untuk pertahanan badan, pertahanan tubuh badan. Dia nak melawan jangkitan penyakit, melawan kuman yang ada dalam badan kita. Dia macam askar lah dalam badan kita. Mengelilingi partikel asing dan memusnahkan bahan-bahan macam bakteria, kuman ataupun benda-benda asing yang masuk dalam badan kita. Sel darah putih ni akan mengelilingi benda tu masuk dalam ni. Dia akan ngap, dia akan habislah, dia akan hancurkan. Macam tu. Dia macam askar dalam badan kita. Tetapi ada juga benda-benda yang dia tak boleh kalahkan. Macam virus HIV, AIDS tu, dia tak boleh. Virus tu lah yang akan makan sel darah putih. Lama-lama orang yang kena AIDS tu akan mati.
cerita dia lebih kurang macam itulah. Sel darah putih ni untuk pertahanan badan kita. Okey, itu contoh sel-sel yang ada dalam manusia, dalam haiwan. Okey, dalam video nanti dia akan cerita juga. Ini adalah sel tumbuhan. Sel tumbuhan untuk level kamu tingkatan 1, kita bincangkan tentang sel epidermis. Ini daun ni. Ni daun. Daun ni maksudnya macam ni lah. Daun macam ni kita potong. Daun kita potong. Ini daun. Ni daun. Kita tengok di sini. Kita tengok di bahagian sini. Ini bahagian atas. Atas. Ini bahagian bawah. Ni atas, ni bawah daun. Lebih kurang bentuk dia macam ni lah. Bentuk dia macam tu. Lebih kurang macam tu. So, bahagian atas tu dia ada sel epidermis. Epidermis ni dia macam kulit bahagian atas. Kalau kita dekat manusia tadi, kita panggil epithelium. Dekat haiwan kita panggil epithelium. Kalau dekat tumbuhan kita panggil epidermis. Dia duduk di bahagian atas. Dia boleh mengurangkan kehilangan air. Okay. Membolehkan pertukaran gas. Penyerapan air dan nutrien di bahagian atas. Dia ada kutikel. Kutikel ni maksudnya lapisan yang berlilin. Okay. Loop sinar. Loop sinar ni maksudnya cahaya matahari lah boleh tembus. Ada cahaya matahari boleh masuk sini. Kita boleh buat, tumbuhan tu boleh buat fotosintesis. Okay. Tuhan buat dia berlilin bukan apa. Kalau dia berlilin, wap ayak tak boleh naik sangat di sini. Dia ditutup oleh lapisan berlilin tu. Lilin ni ayak tak boleh lalu. Ayak tak boleh tembus. Dia makan macam berminyak. So pokok tu taklah berapa nak kering sangat. Kalau tidak ada lapisan kutikel ni, bila ada cahaya matahari ni habis, ayak akan naik atas ni diserap. Bila ayak diserap, pokok tu akan mati lah. Jadi Tuhan ni maha bijaksana. Dia menciptakan lapisan kutikel yang berlilin supaya air yang ada di dalam daun ni tak dapat diserap naik ke atas supaya daun tu tak layu. Okay. Di bawah ni ada sel palisad. Palisad sebelah bawah. Bawah kutikel ni. Palisad ni banyak klorofil. Klorofil ni tahulah untuk buat fotosintesis. Kerja dia menyerap cahaya matahari buat fotosintesis. Banyak sangat klorofil di bawah ni. Tuhan bijaksana. Dia cipta mesti ada fungsi dia. Dia buat klorofil tu ada banyak di bawah mesofil palisad. Okay. Dia tak buat banyak di bahagian bawah ni. Dia buat dekat palisad sebab cahaya matahari duduk belah atas. Kalau matahari duduk belah bawah macam ni, Tuhan buatlah di bawah. Okay. Tapi sebab matahari main daripada belah atas, jadi dia buat klorofil tu ada dekat mesofil palisad ataupun sel palisad. Okay. Ni sel palisad ni. Lepas tu, dalam ni ada ruang-ruang udara supaya boleh membebaskan oksigen. Bila buat fotosintesis, dia akan membebaskan gas oksigen. Okay, oksigen tu boleh dibebaskan keluar, boleh kita guna manusia untuk bernafas. Okay, gas karbon dioksida boleh diserap masuk untuk fotosintesis. Okay, oksigen juga boleh diserap untuk respirasi. Tumbuhan pun perlu bernafas, dia pun perlu berespirasi. Wap air juga boleh keluar untuk menyejukkan persekitaran, untuk menyejukkan tumbuhan. Dia ada ruang-ruang udara antara sel tu. Jangan lupa ada satu perkataan yang penting, sel pengawal. Di bawah daun ada satu sel pengawal yang dia macam pakgat. Dia kerja buka tutup pintu. Nama pintu tu liang stoma. Okay. Liang yang kecil ataupun lubang kecil lah. Halus. Lubang-lubang halus ni nama dia liang stoma. Untuk pergerakan keluar masuk ni lah. Air, udara, oksigen dengan karbon dioksida tu keluar ikut situ. Banyak liang stoma di bawah permukaan daun. Sebab tu kalau waktu kita panas, kita lebih suka duduk di bawah pokok daripada duduk di bawah bumbung zinc. Panas. Duduk di bawah pokok kita rasa sejuk sebab tumbuhan akan membebaskan wap air. Jadi kalau kita duduk di bawah pokok tu kita akan rasa sejuk. Okay, tanamlah pokok banyak-banyak, kita rasa persekitaran kita lebih segar. Sebab wap air dibebaskan di bawah liang stoma. Kiri kanan ni sel pengawal, liang stoma di bawah. Ada contoh di sini, sel pengawal, stoma liang seni,
Ada sepasang sel kiri kanan disebut Pak-Gad, sel pengawal. Dia buka pada siang hari untuk fotosintesis. Fotosintesis ni perlukan gas apa? Gas karbon dioksida. Fotosintesis perlu gas karbon dioksida. Okey. Jadi dia perlulah, kalau dia tak buka lubang tu macam mana nak masuk. Lepas tu dia bebaskan oksigen. Kita jangan kata bebaskan lah, macam tak cantik bebaskan. Kita hasilkan oksigen. Jadi oksigen tu kita bolehlah bernafas. Sebab tu kalau tanam pokok banyak-banyak, kita dah rasa macam segar sangat. Kita duduk kawasan yang banyak pokok, banyak oksigen. Bila tumbuhan buat fotosintesis, dia akan bebaskan oksigen. Jadi kita rasa persekitaran kita tu rasa macam segar. Tu orang suruh kempen tanam pokok, tanam pokok. Kalau kita masuk dalam hutan, kita rasakan segar banyak tumbuhan. Sel pengawal mengawal pembukaan, buka tutup liang stoma. Okey, sel rambut akar satu lagi sebelah bawah ni. Okey, rambut akar ni, dalam akar ni kan dia ada rambut halus tu. Dia meningkatkan luas permukaan. Apa maksud meningkatkan luas permukaan ni? Sebab bila dia banyak, luas permukaan akar tu jadi lagi banyak lah. Berbanding dengan akar kalau macam tu je. Bayangkan kalau akar macam tu, ayak boleh pergi sini je. Ayak masuk dalam ni. Tapi kalau akar tu dia banyak bulu-bulu, jadi ayak tu boleh masuk banyak tempat. Banyak luas permukaan semakin bertambah. Jadi ayak akan masuk dalam kawasan yang sangat besar. So dia boleh menambahkan luas permukaan bila ada rambut akar. Ni pun kebijaksanaan Tuhan kita lah. Dia tak buat akar seketui tajam macam tu. Okey. Menyerap air dan juga nutrien. Jangan ingat ayak saja, air dan juga nutrien. Nutrien ni macam baja lah. Okay, orang tabuk baja di sini, dia akan masuk sekali. Ataupun adalah unsur-unsur dalam tanah ni macam baja juga. Macam kita lah manusia. Vitamin, garam mineral. Jadi akar pun perlukan untuk dia punya tumbesaran. Itulah cerita yang kita nak belajar hari ini. Cerita tentang sel-sel haiwan dan juga sel-sel tumbuhan. Sel epitelium, sel saraf, sel darah merah, sel otot, sel darah putih, sel pembiakan. Ada banyak lagi sel, tapi ini adalah sel-sel yang penting yang kita kena kenali waktu kamu peringkat tingkatan 1 lah. Dan untuk sel tumbuhan, kita kenali sel epidermis, sel palisad, sel pengawal, sel rambut akar. Okay. Ini setakat level kamu, insyaAllah ini pun dah cukup baik. Okay. Boleh faham tak setakat ini? Walaupun laju, nanti boleh baca sendiri dalam buku. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya tak sebelum saya stop? Ada tak? Nak tanya apa? Cepat, jangan tanya, jangan takut. Tak sempat tadi buat internet tadi. Tak apa, tak sempat, tak apa, insyaAllah, don't worry. Nanti saya upload video, boleh ulang sekali lagi lah. Ini semua ada dalam buku teks kamu, boleh baca. Ada lagi tak nak tanya? Alright, sekarang dah pukul 2, saya rasa saya nak berhentikan kelas. Okay, 10 minit kamu boleh rehat lah sampai 2.10. Terima kasih banyak. Apa-apa boleh PM tepi dekat saya. Tidak ada masalah. Jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cikgu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Selamat belajar daripada rumah. Take care. Rindu semua. Assalamualaikum.